Bismillahirrahmanirrahim. Sejambak kasih seharum kasturi buat peneraju majlis. Kombinasi hakim yang melandaskan neraca keadilan. Penjaga masa yang peka tiap detiknya. Warga pendidik yang disanyungi. Rakan-rakan seperjuangan seterusnya warga dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya hidup sihat menjamin kesejahteraan keluarga. Demikianlah tajuk yang bakal dikupas buat santapan semua. Sebelum layar menuju ke muara, sebelum kata membelah bicara, izinkan saya mendefinisikan perasa yang membina tajuk agar hadirin terbuka mindanya. Hadirin sekalian, amalan gaya hidup sihat boleh definisikan sebagai amalan kehidupan yang membawa impak positif kepada diri seseorang, keluarga dan masyarakat. Manakala amalan gaya hidup sihat memang banyak kepentingannya kepada manusia. Justeru, dengan mengamalkan gaya hidup sihat, keluarga akan sentiasa sihat, cergas dan bertenaga. Hadirin yang saya hormati, saya tampilkan hujah saya yang pertama, iaitu setiap individu hendaklah melakukan aktiviti senaman atau riadah yang mengeluarkan peluh sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Contoh sukan yang boleh diamalkan adalah seperti bermain badminton, bola sepak, merenggang basikal, berjoging dan berenang. Jika badan seseorang itu sihat dan cergas, sudah pastilah daya pemikirannya juga cerdas. Individu yang mengamalkan gaya hidup sihat menjamin kesejahteraan keluarga. Tindakan ini ibarat menyediakan payung sebelum hujan, iaitu ahli keluarga itu akan dapat mengekalkan kecergasan diri dan seterusnya badan akan menjadi sihat melalui aktiviti senaman yang dilakukan. Amalan ini juga dapat melahirkan rakyat yang produktif dan proaktif, selaras dengan matlamat kerajaan untuk melahirkan rakyat yang untuk meningkatkan produktiviti negara. Para hadirin sekalian, seterusnya hujah saya yang kedua, iaitu ahli keluarga. Hujah saya yang kedua, pengambilan makanan yang seimbang mengikut hierarki piramid makanan menjamin seseorang individu itu dan ahli keluarga akan mendapat khasiat nutrien serta vitamin yang diperlukan. Contohnya, seseorang itu perlu banyak mengambil makanan yang berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, serta mengerangkan makanan yang berlemak atau berkolesterol tinggi. Pemeriksaan kesihatan juga perlu dilakukan oleh setiap individu secara berkala. Ini dapat memastikan organ dalaman seperti jantung, hati dan buah pinggang berfungsi dengan baik. Bab kata patah, mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Hadirin yang saya hormati, kini menyusul pula hujah saya yang ketiga. Gaya hidup sihat juga membawa pengertian bahawa seseorang itu harus bijak memilih rakan dalam pergaulan seharian. Dalam era globalisasi masa kini, terlalu banyak unsur negatif yang boleh mendatangkan bahaya kepada kita sekiranya kita leka. Pergaulan seharian dengan rakannya tidak mengamalkan amalan gaya hidup sihat seperti merokok, menghidu gam, penyalahgunaan dadah juga boleh mendatangkan bahaya kepada kita. Justeru, kita yang
kurniakan akal yang waras, juga harus bijak memilih antara yang baik dan yang buruk supaya kita tidak terjerumus ke lembah kehancuran. Katakanlah tidak kepada rokok, gam dan dadah supaya kita dapat menjamin kesejahteraan keluarga. Hadirin yang dihormati, hujah saya yang terakhir iaitu yang keempat. Amalan gaya hidup sihat juga dapat menjamin kestabilan kesihatan mental dan dapat mengurangkan tekanan. Sebagai contoh, tempoh istirahat dan tidur yang mencukupi dapat mengurangkan tekanan dan menenangkan minda. Dengan itu, gaya pemikiran seseorang itu akan menjadi lebih positif dan mampu menyelesaikan masalah. Hadirin sekalian, setelah 4 hujah yang saya utarakan, kini dapatlah disimpulkan bahawa kesejahteraan keluarga adalah bergantung kepada gaya hidup yang diamalkan oleh ahli keluarga. Akhir telah dinyatakan bahawa kita perlu melakukan aktiviti senaman dan riadah dalam hujah yang pertama. Seterusnya, kita disyorkan agar kita mengamalkan pemakanan yang seimbang. Kita juga perlu bijak memilih rakan dalam pergaulan seharian. Akhir sekali, istirahat dan tidur yang mencukupi dapat mengurangkan tekanan dan menenangkan minda. Oleh itu, hasrat untuk melahirkan keluarga yang sejahtera akan menjadi realiti jika semua pihak saling bekerjasama, iaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sekian, terima kasih.